pada subuh ini insya-Allah. Jadi kita menyambung pembacaan kitab kita iaitu Mawa'iz al-Usfuriyah, iaitu hadis-hadis, kisah-kisah yang berkait dengan sesuatu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu hadis tersebut. Jadi hari ini kita nak baca tentang hadis yang keempat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, daripada Ibrahim bin Al-Alqamah daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umrid dunya sab'ata alafin sanah siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghaira mardudin. Apa maksud dia? Man ta'allama baban, barang siapa yang mempelajari satu bab daripada satu ilmu, satu bab daripada ilmu. Sedangkan ilmu ni Allah berikan kepada kita tu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah memberikan ilmu tu kepada kita sebagai manusia ni sikit sangat, tak banyak. Sebab itu diperumpamakan oleh Sayyidina Ali, mengatakan ilmu yang diberikan kepada manusia ni seperti sebiji jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jarum itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita semua ni, sehingga kita boleh menikmati dunia ni dengan sedikit ilmu tadi itu. Itu contoh ilmu. Yuntafa'u bihi, siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan akhirah, untuk tujuan akhirat dia, untuk akhirat dia. Sebab apa akhirat dulu disebut dalam banyak hadis-hadis dan juga Al-Quran? Allah sebut akhirat dulu. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah, itu dalam Al-Quran. Allah minta kita cari bekalan-bekalan tu yang mempunyai kepentingan akhirat dahulu, bukan dunia. Barulah Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya, barulah disebut tentang dunia. Mana kalau dimulakan dengan dunia, maka akhirat tu kita akan lalai ataupun kita akan lupa dan sebagainya. Sebab kalau Allah sebut pun dalam Al-Quran suruh kita mencari akhirat dahulu, kita pun ramai yang tidak mahu mencari akhirat itu. Kita asyik mencari dunia saja. Kebanyakannya begitu. Sebab itu sesiapa yang mempelajari satu ilmu tadi, tujuan dia untuk tujuan akhirat, maka apa yang Allah akan berikan kepada dia, dan juga tapi di dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada kita, sesiapa yang mencari ilmu dengan tujuan untuk akhirat dan dunianya, dua-dua sekali dimanfaatkan kepada ilmu tersebut. Contohlah ilmu internet sekarang ni kan, ilmu internet sekarang ni orang gunakan untuk dunia dan juga akhirat, untuk agama dan macam-macam lagi kegunaan ilmu internet tadi itu. Apa yang Allah berikan? A'tahullahu khairan, Allah berikan kepada mereka ini kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan khairan lahu min umurid dunya, lebih baik daripada orang yang mendiami dunia ini lebih daripada 7,000 tahun. Orang dah duduk dalam dunia ni 7,000 tahun pun, bila kita memanfaatkan ilmu atau mempelajari satu ilmu daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita tadi itu untuk tujuan akhirat, untuk tujuan dunia kita, maka kita tu lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran lagi, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah menaikkan satu tahap kepada manusia-manusia yang mempunyai ilmu, dinaikkan satu darjat. Ulama-ulama mengatakan satu darjat itu macam mana dia punya perbandingan dia, yaitu antara satu langit dengan satu langit yang perjalanannya 500 tahun, satu darjat. Bayangkan hebatnya orang yang diberikan ilmu ni.
Tapi di sini Allah memberikan kepada mereka ni orang yang memanfaatkan ilmu tadi itu untuk tujuan akhirat dan dunia dia, seperti mana orang yang pernah tinggal dalam dunia ini selama 7.000 tahun. 7.000 tahun adakah dia duduk diam-diam saja? Duduk kat Kota Damansara relax ya. Dengar azan pergilah masjid, lepas tu balik dengar azan lagi datang masjid. Tidak, dia tak begitu. 7.000 tahun ini siamu, mana dia berpuasa pada siang harinya, berpuasa pada siang hari. Kita baru disuruh puasa 9 dan 10 dan 11, Tasu'a, Asyura dan hari yang ke-11 itu pun miss. Saban tahun jumpa bulan Muharram, kita digalakkan untuk berpuasa pada hari yang ke-9, puasa pada hari yang ke-10 dan puasa pada hari yang ke-11. Kalau 9, 10 tak sempat, 10 dan 11 itu kadang-kadang miss. Perkara itu saban tahun kita temui pada hari yang ke-9, pada hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Ini orang ni seolah-olahnya 7.000 tahun tu mana dia dalam keadaan berpuasa nahariha pada siang harinya, pada siang harinya berpuasa. Wa qiyamu layaliha, dan membangunkan malam-malamnya pula. Pada malamnya dia membangunkan malam-malamnya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kurang mampu, saya sendiri pun kurang mampu untuk bangun malam-malam, sulusiha ataupun 1/3 malam dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu membangunkan diri kita pada sulus 1/3 malam tu, kita tiru seperti mana yang Nabi buat. Mana bila Nabi bangun malam pada witir tu, Nabi kejutkan isteri-istrinya yang ditinggal pada malam tu dengan rumah siapa? Rumah Nafsiyah. Dia pun bangunkan rumah istrinya yang Nafsiyah tu untuk witir 1 rakaat. Ataupun Nabi tak bangunkan, tapi Nabi berada di masjid, Nabi akan membaca Al-Quran sebanyak 58 ayat contohnya. Kita bangun malam sebelum subuh tu, dah hampir dengan subuh, kita sempat baca 58 ayat. Kemudian ditutup dengan 1 witir ataupun sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Maksud sebelum masuk subuh tu sembahyang 2 rakaat dan ditutup dengan 1 witir. Itu yang Nabi buat. Kita mungkin itulah yang kita mampulah mungkin tu. Wa qiyamu layaliha maqbulan. Pastinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal-amalnya nih. Manut dalam tempoh 700 tahun 7.000 tahun tadi itu Allah menerima segala amalannya. Bayangkan, hanya mempelajari 1 ilmu saja. Bayangkan kalau kita seperti Syekh Daud Al-Fatah ni, dia ada 60 ilmu, pakar dalam 60 bidang ilmu. Bayangkan. Kalau saya mungkin bidang syariahnya 1 je. Yang lain saya tak. Kalau yang Al-Quran ni saya tak tahu, saya kurang pandai, saya tak yang pandai imam, suara pun sedap, bacaan dia pun saya yang tu saya tak pandai. Itu yang saya tak pandai. Tu. Jadi dalam hal seperti ini Allah Subhanahu wa taala menaikkan sesuatu darjat kepada seseorang yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Menurut riwayat yang sama, Nabi SAW membaca Al-Quran adalah amalan orang-orang yang cukup, orang-orang yang sekurang-kurangnya tuan-tuan. Nabi bersabda kepada kita, kalau kita malas nak bangun malam, nak malas untuk berpuasa di siang hari, yalah dalam usia-usia yang ada depan saya ni, mungkin yang bawah 50 mungkin kurang ni, semua 50 ke atas. Kalau ada pun seorang tu je, muda-muda tu, itu mungkin 30-an mungkin. Dia seorang je yang boleh bangun malam, yang boleh berpuasa. Kalau macam saya dah 50 ni, 50 lebih ni, macam Tuan Haji mungkin dah pencen umur 60, mungkin saya tak tahu, mungkin Tuan Haji dah pencen 60, masuk 60.
Agak-agak nak sembahyang malam, sembahyang tasbih 11 rakaat ke, susah tu. Tapi kalau kita mampulah, ikut kadar kemampuan kita, usia kita sekarang ni 50 ke atas ni, yang mampu kita lakukan ialah bertasbih atau berzikir, berwirid atau membaca Al-Quran. Sebab tu Nabi sarankan kepada kita sekurang-kurangnya kita membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Satu hari hatam 30 juzuk, satu hari hatam 30 juzuk, satu hari hatam 30 juzuk. Apa kita nak buat? Nak kata mengaji, tak juga mengaji. Nak kata kita puasa, tak juga puasa. Nak kata kita bangun malam pun tak bangun. Jadi dengan berzikir, berwirid ini dan membaca Al-Quran ini salah satu amalan yang paling mudah sangat, yang paling mudah sangat untuk kita meraih atau menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat adalah amalan orang-orang yang lemah, kata Nabi SAW. Puasa adalah amalan orang-orang yang fakir. Ini perumpamaan, ini perumpamaan. Sebab itu membaca Al-Quran itu dianggap kesempurnaan, sebab Al-Quran ini merupakan salah satu daripada wahyu dan mukjizat yang masih kekal sampai sekarang ini. Satu digalakkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Kalau Ustaz, saya tak pandai lah baca Quran, kadang-kadang tersilap mata pun dah tak berapa nampak, spek pun dah sepatut dah tukar baru, tak tukar-tukar, jadi nampak baris atas ke baris bawah tu nampak macam kembang je, kan? Tak apa. Sebab itu Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran tu dalam keadaan tergagap-gagap diberikan 2 kelebihan pula. Wah, bukan 1, 2 kelebihan. Untungnya baca Al-Quran ni. Sekurang-kurangnya bila kita membaca Al-Quran, dalam satu hadis sebut bahawa dia akan menjadi syafaat kepada kita di hari kita berada pada alam barzah dan juga alam akhirat nanti. Sekurang-kurangnya dia menjadi syafaat kepada kita, sekurang-kurangnya itu. Bertasbih adalah amalan wanita. Bertasbih ni kata sabda Nabi SAW, dia adalah menjadi rutin orang-orang yang wanita. Sedekah adalah amalan orang-orang yang berada. Lalu sahabat-sahabat pun datang, ya Rasulullah, kami ini iri hati dengan orang-orang kaya. Orang kaya boleh bersedekah, boleh tolong orang dengan duit. Kami ni yang tak ada duit ni, yang miskin ni, B40 ni, kami susah nak tolong orang. Nak beli pisang hari Jumaat sesisir pun susah nak letak kat depan sana tu untuk bagi makan orang. Nak beli pisang sesisir RM10 dah contohnya, sesisir pun tak mampu. Jadi macam mana ya Rasulullah? Mahu tak aku ajarkan kepada kamu satu zikir yang menyamai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada duit ni, orang kaya ni? Tentulah sahabat-sahabat jawab, ya Rasulullah. Okey ya Rasulullah, ajarlah kepada kami zikir tersebut, ya kan? Ajarlah kepada kami zikir tersebut. Jadi Rasulullah sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi masalahnya bila si miskin tadi yang B40 tadi itu membaca zikir-zikir ni didengar oleh orang kaya. Mana kau dapat zikir ni? Rasulullah ajar pada kami, bagi zikir tu. Jadi orang kaya pun mula berzikir, jadi bertambah kelebihan kepada orang kaya. Itu yang sahabat-sahabat dulu dia sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bertafakur adalah amalan orang yang lemah. Sekurang-kurangnya bertafakur ni kita memikir tentang kejadian yang Allah ciptakan, bukan kita memikir tentang Allah, tidak. La tafakkaru fi khalqillah. Jangan kita fikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala, jangan. Kita fikir tentang kita, tentang diri kita.
Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Allah tu, dia pasti akan mengenal kita. Diri kita pun kita tak kenal, macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan. Kalau dalam keadaan sebab itu tafakur ni adalah di antara amalan orang-orang yang lemah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya bila kita tengok pokok, oh Allah ciptakan seperti ini. Allah ciptakan macam-macam. Kita tengok manusia-manusia yang sama kita ni, pelbagai bentuk dan ragam manusia. Bila kita lihat begitu, maka oh hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tafakur, inginkah beliau aku tunjukkan amalan para orang-orang yang hebat? Nabi beritahu kepada sahabat, tak ingin tak saya beritahu pada kamu satu amalan ataupun amalan-amalan orang-orang yang hebat-hebat, orang yang hebat-hebat. Jadi sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa amalan tersebut? Beritahulah pada kami. Beritahulah. Kita kadang-kadang jarang kalau orang-orang yang hebat-hebat datang ke Masjid Kota Damansara ni, kita jarang Syekh nak tanyalah apa amalan yang terbaik untuk saya begini ni, apakah amalan yang terbaik? Kita jarang bertanya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, tapi tak semua orang dapat. Jadi Rasulullah offer kepada sahabat-sahabat tadi itu, nak tak saya berikan satu amalan orang hebat-hebat ni. Jadi Rasulullah, sahabat-sahabat pun menjawab, apakah amalan tersebut ya Rasulullah? Apakah amalan tersebut ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, mencari ilmu. Manakala ada kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah duha ke, kuliah apa sajalah kuliah, samanya online ke tak online ke, ikutlah mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mana mencari ilmu itu adalah menjadi satu kewajiban kepada setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi mencari ilmu, Nabi sebut, daripada kita nak baca Quran, nak itu, nak ini semua, bangun malam, puasa dan sebagainya itu receh. Kita duduk di masjid dengar, kan? Sebab itu Nabi sebut kun aliman, kun aliman. Jadikan diri kamu itu sebagai orang yang alim, hebat dalam ilmu, berpengetahuan. Jadikan diri kamu itu orang yang berpendidikan, berpengetahuan, berilmu. Kun aliman au muta'alliman, ataupun orang yang sentiasa mencari, belajar ilmu-ilmu tertentu, ilmu tertentu. Saya dulu pernah berguru dengan satu orang, berguru tentang ilmu falak, astronomi. Tapi masalah saya ialah saya tak pandai matematik. Math tu memang saya tak pandai. Start belajar math ni sampai boleh faham, baru jumpa saya balik untuk belajar ilmu falak. Dua ilmu yang Allah cabut cepat, ilmu falak dan ilmu faraid. Ilmu falak dan ilmu faraid. Itu yang ilmu faraid saya dapat, tapi ilmu falak saya tak dapat. Sebab matematik lemah, 9. Dulu periksa dulu 9 je. Ingat 9 banyak rupa fail. Dulu lah. Sekarang mungkin anak-anak saya mungkin dah lebih pandai daripada saya lah dari sudut matematik tu. Kemudian muta'alimah, sentiasa mencari ilmu. Au mustami'an, sekurang-kurang ilmu ni kita mendengar, relax, ya kat belakang bersandar, relax. Tapi telinga dengarlah. Jangan bersandar, telinga pun tak dengar. Kacau juga tu. Mustami'an, sentiasa mendengar. Sebab itu ialah sekarang ni, walaupun di Selangor ni speaker luar dah tak boleh nak dikeluarkan suara dia, mana jiran-jiran sebelah yang ada sebelah-sebelah masjid ni dah tak boleh mendengar dah kuliah-kuliah dan sebagainya, sebab ada komplain dan macam-macam komplain lah. Masyarakat ni pelbagai, atau muhibban, orang yang suka kepada ilmu. Oh bagus, Masjid Kota Damansara tu buat majlis ilmu-ilmu, maghrib pun ada, subuh pun ada, duha pun ada, macam-macam ilmu. Untuk wanita pun ada. Bagus, kita suka. Tapi dia tak menyumbang pun, dia rasa seronok.
Dia rasa seronok sekadar ada majlis ilmu tadi itu. Wala takun khamisan. Jangan kita jadikan diri kita orang yang kelima. Yang empat tadi itu kita nak jadi orang yang hebat dari sudut ilmu, kita pun tak nak belajar. Nak belajar, mempelajari, sentiasa mempelajari ilmu, kita pun nak kata kita sebagai pendengar setia kepada ilmu pun kita tidak. Nak kata kita seronok kepada ilmu pun kita tidak. Akhirnya kita menjadi orang yang kelima, orang yang tak suka kepada ilmu. Wala takun khamisan, kata Nabi SAW, ya. Jadi dikisahkan dalam hadis ini satu kisah yang menarik antara kisah Sayyidina Ali dengan kaum Khawarij, ya, kaum Khawarij, ya. Ya. Nabi sebut keistimewaan Sayyidina Ali, ya. Nabi sebut ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kata Nabi, ya, sabda Nabi, aku ni adalah kota ilmu, ya, kota ilmu. Ya, perpustakaan terbesar di antara perpustakaan terbesar dunia ialah di Alexandria di Mesir. Ya, di antara perpustakaan yang paling library lah, yang paling besar dunia di Mesir. Tuan-tuan kalau ke sana tak balik, kagum dengan buku-buku, ya Allah. Itu yang bayangkan dahulu semasa Mongol melanggar Irak, buku-buku itu dibuang di Sungai Furat. Sungai itu berubah menjadi warna hitam dakwat dan dijadikan tempat laluan kuda-kuda tentera Mongol untuk masuk ke kota Irak ataupun Baghdad itu sendiri. Bayangkan ilmu itu. Bayangkan kalau wujudnya lagi ilmu-ilmu tadi, buku-buku tadi sampai sekarang. Saya rasa dunia tak seperti sekarang ni. Bukan 5G lagi, kita dah 10G dah sekarang ni sepatutnya. Sebab ilmu-ilmu tu hilang. Ilmu-ilmu tu hilang. Ya. Dirosakkan, ya. Sebab itu, ya, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, ana maninatul ilmi, akulah kota ilmu. Mana apa jua ilmu tu ada pada Rasulullah SAW, ya, yang Allah kurniakan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW itu ummi, orang yang tak pandai membaca, yang tak pandai mengira, tak tahu, kan? Tapi bila dia menjadi seorang Nabi dan Rasul tadi itu, Allah berikan anugerah kepada dia semua ilmu yang ada pada dia, ya, semua ilmu. Wa aliyun babuha, Ali itu pintu, salah satu pintu yang ada pada kota tu, kota Damansara tu, bab Ali, pintu Sayyidina Ali. Mana kalau kita nak mencari satu ilmu, tanyalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni hebat orang dia. Mereka tidak mahu menerima, lalu berkumpullah 10 pemuka kaum Khawarij untuk membuktikannya, ya. Jadi ini kisah antara Sayyidina Ali dengan kaum Khawarij, ya. Kaum Khawarij ini orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali itu sendiri, ya. Diceritakan dahulu ada 14,000, ya, 14,000 orang yang keluar selepas Sayyidina Ali bersetuju untuk, ya, tidak meneruskan peperangan dengan Muawiyah. Lalu ada 14,000 orang yang keluar. Dia kata Sayyidina Ali, kita dah menang, kita hampir menang dah ni, tiba-tiba dia pula bersatu dengan musuh. Lalu dia keluar 14,000 orang, 14,000. Ini golongan Khawarij, ya. Ya, kita pun nak bertanya kepada Sayyidina Ali, ya, kata Khawarij, golongan Khawarij ni, ya. Jika Ali memberikan alasan yang berbeza, maka benarlah apa yang disabdakan Nabi tentang aku adalah kota Madinah, kota ilmu, dan Ali adalah gerbangnya tadi itu. Mereka lalu mendatangi Sayyidina Ali secara bergila-gila antara satu dengan lain. Mana ada 10 orang ni nak jumpa Sayyidina Ali, nak tanya tentang ilmu ni, nak tanya tentang ilmu. Mana lebih utama, ilmu ataupun harta? Soalan yang pertama ditanya oleh golongan Khawarij ini, ya.
ketua-ketua lah mana kepada Khawarij tadi itu, puak-puak dia itu ditanya pada saya, mana lebih utama, ilmu ke harta? Yalah, kalau kita ada ilmu pun tak ada duit, payah juga. Kalau ada duit tak ada ilmu, nak kira RM10, ini RM10 ke RM20 ke, kita pun tak tahu, tak ada ilmu. Kata Sayyidina Ali, ilmu lah yang paling penting, bukannya duit, bukannya harta kepada orang. Apa alasan kamu? Jangan sekarang kan orang bila ustaz kata, apa hukumnya ustaz? Hukumnya harus, ya, hukumnya harus. Ya, Bitcoin tu, Bitcoin tu dibuat secara urus niaga dalam pasaran dunia. Apa hukumnya? Harus. Apa dalilnya ustaz? Kan orang sekarang dah mula tanya. Dulu orang percaya bila ustaz ataupun kiai ataupun tuan guru tu sebut hukum satu kan dia percaya. Hukumnya begini-begini, tak tanya pun dalil-dalil secara terperinci. Sekarang ni orang nak tanya. Seperti Khawarij inilah. Apa alasan kamu wahai Ali katakan ilmu tu lebih baik daripada harta? Ilmu itu warisan para nabi. Ya, ilmu ni adalah warisan para nabi. Harta pula warisan Qarun. Ya, warisan Qarun. Syadad dan Fir'aun. Itu beza dia. Mana ilmu ni memang datang daripada para nabi. Allah mewahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ni untuk memberitahu, memberi nasihat kepada bangsa ataupun kaum yang diutus seorang nabi itu kepada kaum tersebut. Jadi kalau harta ni adalah warisan Qarun. Kita sampai kita di Malaysia pun, walaupun Qarun tu di Mesir, tasik Qarun tu, yang harta Qarun tu ditenggelamkan oleh Allah SWT di Mesir. Tapi bila kita jumpa duit di bawah tanah ataupun sesuatu harta bawah tanah, kita ada ini harta Qarun. Sampai ke Malaysia harta Qarun tu, ya, boleh bergerak pula. Sepatut kat Mesir, ya, sampai Malaysia harta Qarun tu. Perumpamaan orang nak tunjuk bahawa harta tu, harta kalau banyak yang tersimpan di bawah tanah atau sebagainya adalah harta Qarun, bukan harta kita. Bukan. Sebab tu disebut sebagai lakit ataupun lukatoh, harta yang diperolehi tanpa tuan. Dia kena istihar dahulu selama setahun, barulah kita boleh memiliki harta tersebut. Kalau sekarang ni proses dia, bila harta-harta seperti ini kita jumpai, kita kena serah kepada MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, sebagai pemegang amanah tunggal orang-orang Islam. Itu cara dia. Ia segera pergi dan datang lagi berikutnya dengan pertanyaan yang lain. Lalu Ali menjawab bahawa ilmu lebih utama daripada harta, tetapi setiap pertanyaan selalu diberikan alasan yang berbeza. Sayyidina Ali itulah nak kata dia, mana pintu masuk tu, pintu tu pun sudah hebat. Dia boleh memberi jawapan yang berbeza-beza, alasan yang berbeza-beza pada satu soalan. Mana lebih baik, ilmu ke harta? Alasannya begini, alasannya begini. Ilmu menjagamu, kata Sayyidina Ali. Ilmu ni menjaga kita. Harta pun jaga kita. Kita beli CCTV, kita beli macam-macam untuk menjaga kita. Sama juga, dua-dua sama. Sedangkan harta kamulah yang menjaganya. Kita ada duit, kita simpan, bawa katil ke, bawa kolong ke, kat kereta ke, kita kena jagalah. Hilang, kalau hilang, kalau kita main saham, sekarang ni orang main saham emas, tiap hari tengok handphone, walah turun pula, stop. Kita kena jaga pula dia. Sedangkan ilmu tadi tu menjaga kita, menjaga kita. Ilmu tu menjaga kita, harta tu kita pula jaga dia. Itu kata Sayyidina Ali. Tu. Pemilik harta musuhnya banyak. Kita nampak orang kaya, sudah pasti orang kaya ni ramai musuh. Orang nak curi duit dia, orang nak kenakan dia macam-macam, macam-macam. Sebab itu
Orang yang memiliki harta ni musuhnya. Pemilik ilmu sahabatnya pula ramai. Sayang orang yang berilmu. Sayang orang yang berilmu. Mana kita berkawan dengan dia, berkawan dengan dia. Tapi orang yang ada harta ni sentiasa orang cari peluang saja untuk memusnahkan dia, untuk mengambil harta dia. Berbeza dengan orang yang berilmu, dia ambil juga ilmu tadi itu, tapi dia menjadi kawan atau sahabat kepada orang yang berilmu tadi itu. Ia kepada orang yang alim menjawabnya, harta akan berkurang jika kamu gunakan, ilmu akan bertambah jika kamu pergunakan. Itu beza dia. Memanglah bila kita masuk duit RM10 dekat tabung masjid Kota Damansara ni, nampak kurang RM10 hari ini kurang. Yang kita ada 300 tinggal 290. Kurang. Tapi bila kita beri ilmu ni, ilmu contohlah hadis ni yang saya sebut ni, kisah Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, ada 50 orang ni, 50 orang dapat ilmu yang sama. Bertambah ilmu tuan-tuan, dan juga bertambah apa yang saya perolehi daripada ilmu tadi itu, ilmu tadi itu. Pemilik harta ni biasa orang sebut kedekut. Kedekut betul. Duit banyak, masuk tabung masjid Damansara RM10 ya. Kedekut betul dia. Masuklah, sekali masuk 1,000 kan, 100 ke RM10. RM10 okey lagi, RM1. Kedekut betul dia. Biasa orang menggambarkan orang yang ada duit itu dengan sifat kedekut. Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, orang yang ada duit ni, ada harta ni, biasanya disebut sebagai orang pemilik ilmu, biasanya dihormati dan dimuliakan pula. Jaranglah tuan-tuan, kalau kuliah subuh ni biasa lepas kuliah subuh tu ada makan. Tak tahulah di sini, wallahu alam, ada biasa. Sekurang-kurangnya TO ada. Tu sekurang-kurangnya dimuliakan orang yang memberi ilmu tadi itu. Sekurang-kurangnya sebut. Kemudian kata Sayyidina Ali pula, harta perlu dijaga dari tangan pencuri, ilmu tak perlu. Itu yang kisah Hasan Al-Basri kan. Hasan Al-Basri, bila di tengah jalan tu dihadang oleh perompak, dia balik daripada belajar tu dengan bawa buku-buku dan sebagainya kan. Dihadang tengah jalan dengan perompak, ditanya, apa buku-buku ni kamu balik? Inilah buku-buku yang saya belajar. Dulu saya pun belajar di Mesir, saya pun bawa balik buku, kotak-kotak bawa balik. Baru ni kena banjir, sebahagian rosak terus. Dah tak dibaca, rosaklah. Air yang baca, rosaklah. Kalau manusia yang baca mungkin okey lagi, air yang baca 3 hari berturut-turut. Kan? Jadi dia tak pernah jumpa buku, rosaklah buku tu, sebahagian rosak. Jadi bila perompak tu kata, ilmu tu bukan pada buku ni, ilmu tu di sini. Dia kata kepada Imam Hasan Al-Basri. Daripada hari itulah dia mula menghafal menjadi seorang alim yang hebat. Imam Hasan Al-Basri. Guru dia siapa? Perompak. Perompak. Sebab tu ada satu lagi syekh, saya tak ingat nama dia. Bila dia sudah seorang guru ni, bila dia berjalan di tengah jalan tu, tiba-tiba lalu pemabuk-pemabuk. Tiba-tiba syekh tu berdiri tegak menghormati orang-orang yang mabuk ni yang sedang lalu. Lalu ditanya orang, syekh, kenapa kamu menghormatkan kepada orang-orang mabuk ni? Salah seorang daripada orang yang mabuk itu anak kepada guru saya. Dia bukan belajar ilmu, dia mendapat ilmu tentang anjing kalau dah balik, macam mana bentuk dia, cara anjing tu dah balik. Orang tanya kepada dia, syekh, kalau anjing dah balik macam mana
sikap yang kita kan, kalau kita kan kita dah mimpi apa semua kan, kalau lelaki dan kalau perempuan dah haid. Kalau anjing ni macam mana? Dia pun tak boleh jawab. Tiba-tiba dia jumpa satu orang tua tepi jalan mabuk. Dia kata mudah je, kalau anjing tu dah balik dah ni, dia akan kencing angkat kaki ke belakang. Oh, rupanya itu satu ilmu. Sebab tu bila yang mabuk-mabuk tadi, salah seorangnya adalah anak kepada guru yang mengajar dia tentang anjing tadi itu. Satu ilmu. Satu ilmu. Contoh itu mana orang menghormatkan kepada orang-orang yang berilmu tadi itu. Walaupun ilmu itu mungkin tidaklah memberi satu yang berat ataupun yang istimewa, tapi dia adalah ilmu, adalah ilmu. Kepada yang lain pula, pemilik ilmu pada hari kiamat kelak akan diminta tanggungjawab. Pemilik harta pada hari kiamat nanti akan diminta tanggungjawab. Harta ni Allah akan tanya dua perkara. Satu, daripada mana kita dapat, atau bagaimana cara kita dapat. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan balik harta tersebut, penggunaan harta, income dan outcome dia, macam mana kita gunakan harta. Tapi ilmu ni pemilik ilmu, Allah akan memberikan syafaat daripada ilmu itu sendiri. Bayangkan, Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadi pemilik ilmu tadi daripada ilmu yang dia miliki tadi itu. Tapi bila harta ni, Allah akan tanya kepada pemilik harta itu, daripada mana kamu terima dapat, dan daripada mana bagaimana kamu belanjakan pada harta-harta ni. Kepada orang seterusnya, kata Sayyidina Ali, manakala dibiarkan dalam waktu yang lama, harta itu akan rosak. Harta itu akan rosak. Ilmu tidak akan musnah dan lenyap, kecuali pemilik ilmu tadi atau manusia yang punya ilmu tadi itu Allah ambil atau jemput dia balik semula, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau harta ni dia akan rosak. Yalah, makanan ke apa ke, kereta pun X50 ke X70 ke, setahun dua tahun okey lagi. Lepas tu mungkin dia akan bermasalah, akan bermasalah. Tapi kalau ilmu tadi tu semakin kita gunakan semakin bertambah ilmu tadi. Kepada orang yang seterusnya, Imam Sayyidina Ali pun menjawab, harta membuat hati menjadi keras, ilmu menjadi penerang kepada hati tersebut. Kata saya, jawapan Sayyidina Ali ni cukup banyak. Walaupun beberapa orang yang bertanya kepada dia tentang satu perkara, mana lebih baik harta ataupun ilmu, jawapannya kepada semua tu berbeza-beza antara satu sama lain. Kepada orang yang terakhir, dijawab oleh Sayyidina Ali ni, pemilik harta akan dipanggil sebagai tuan besar, bos, bosku. Pemilik ilmu akan dijuluki ilmuwan, sebagai orang yang mempunyai ilmuwan lah, pendeta ke apa sebagainya kan, sebagai orang-orang yang hebat dalam. Andai kata kalian hidupkan banyak orang, maka aku akan menjawabnya dengan berbeza-beza selagi masa aku hidup, kata Sayyidina Ali kepada orang-orang Khawarij tadi itu. Persoalan cuma satu je, tapi jawapan Sayyidina Ali itu pelbagai sudut dan dimensi dia untuk menunjuk bahawa keilmuan Sayyidina Ali ini cukup hebat. Keilmuan Sayyidina Ali ini cukup hebat. Walaupun, tapi tak tahu bila Sayyidina Ali belajar. Sayyidina Ali ini dia rapat dengan Rasulullah. Dia ada 2-3 orang yang rapat dengan Rasulullah dan ilmunya cukup melaut. Cukup melaut. Di antaranya Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali. Sebab itu dalam ilmu pusaka atau ilmu faraid ini, saya berpegang kepada jalur Sayyidina Ali. Saya sendiri berpegang pada jalur Sayyidina Ali. Mana pengiraan faraid itu mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Sayyidina Ali. Ada yang mengikut orang lain,
Dia dalam ilmu faraid itulah sana. Jadi satu hadis lagi sebagai tambahan tuan-tuan, kita akan berhenti dalam 7,5 lebih ke atas sikit ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar qala iza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah summa na'am hiya ahsanul hasanat. Jadi daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini daripada kaum Al-Ghifar. Kaum Al-Ghifar ini adalah kaum, kalau kita Samsing, penyangga. Ini satu kaum. Karena kalau lalu situ mesti kena bayar tol dengan dia. Tak bayar tol, tak bayar ufti. Macam kita dulu bayar ufti dengan Thailand, ya kan? Bayar ufti. Kalau tidak, dia akan musnahkan kita. Dia akan rosakkan segala apa yang kita bawa itu akan dirampas oleh kaum Ghifar ni. Jadi Abu Dzar ni satu hari dia mendengar ada satu orang pelik di kota Mekah. Orang mengatakan dia itu ahli sihir lah, orang mengatakan dia itu inilah. Lalu dia pergi ke Mekah. Dia ke Mekah, dia tengok yang dikatakan ahli sihir, yang dikatakan sebagai macam-macam ni ialah Nabi Muhammad itulah. Dia tengok Nabi Muhammad, orang ni bagus sembahyang, orang ni beribadat, orang tu dia tolong orang miskin, orang macam mana pula dia dikata orang ahli sihir, macam-macam lagi. Lalu dia jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, dia terus masuk Islam. Ya, hebatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian bila masuk Islam, kata Rasulullah, kau jangan istihar dulu, sebab keadaan di Mekah ni cukup gawat. Kata Abu Dzar, tak kisah, aku berani mati. Macam yang hari tu yang kat Puchong tu, yang istihar, yang menghina Nabi dan Allah tu kan, saya tanggungjawab. Bila budak-budak Grab datang, tak tanggungjawab pun. Tu. Abu Dzar kata, okey, dia pun istihar di depan Kaabah tu, depan patung-patung tu, dia istihar, saya hari ini telah masuk Islam. Lalu dipukul sampai setengah mati, pingsan kemudian tu, bila pingsan ni dia sedar balik istihar lagi, saya hari ini dah masuk Islam. Dipukul lagi. Tiba-tiba ada seorang tu nampak, yang kena pukul ni macam salah seorang daripada Bani Ghifar ni. Mana kalau kita lalu esok, kita bisnes daripada Syam balik ikut jalan dia, habis kita. Lalu dileraikan tu, tuan-tuan jangan pukul dia sebab dia ni adalah salah seorang daripada Bani Ghifar ni. Jangan pukul dia, nanti kita naya bila kita bisnes ke Syam, kita balik, kita tak boleh nak dapat harta kita, semua kena rampas dengan Bani Ghifar ni. Jadi lepaslah dia. Lepas dia begitu, Rasulullah sama-sama sadar kepada Abu Dzar ni, kau baliklah kampung kamu, kau berdakwahlah dengan masyarakat kamu. Bila kamu dah berdakwah dengan masyarakat kamu, esok kamu datang balik ke sini, ke Mekah ni. Ni Abu Dzar, kisah, salah satu kisah Abu Dzar Al-Ghifari ni, Al-Ghifari. Lalu kisah Abu Dzar Al-Ghifari, dia minta kepada Rasulullah SAW, ajarkan aku. Qultu ya Rasulullah, alim nih, ajarkan kepada aku amalan, satu perbuatan, satu amalan, yuqarribuni ilal jannah, yang boleh mendekatkan diri aku ke syurga. Agak-agak kita pernah tanya tak kepada ustaz-ustaz yang datang sini yang hebat-hebat, ustaz-ustaz yang hebat-hebat tu, ustaz macam mana ya nak masuk syurga ni? Berikan satu amalan pada saya takkan tinggal. Selepas ustaz beritahu saya amalan ni, insya-Allah saya takkan tinggal amalan ni sehingga Allah menjanjikan aku syurga. Lalu ini kisah Abu Dzar Al-Ghifari, dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu pada aku satu amalan
Satu amalan yang mendekatkan diri aku kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan? Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku ni daripada dijerumuskan ataupun dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita mungkin jarang nak bertanya ataupun kita jarang nak mencari amalan-amalan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Qala iza amilta sayyi'atan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bila kamu melakukan sesuatu perbuatan yang tak baik, yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi maksiat kepada Allah, fattabi'ha alhasanatan. Maka bila kamu melakukan perbuatan yang tak baik, ikuti dengan perbuatan yang baik. Mana bila kita buat satu maksiat, lepas tu bersedekahlah contohnya, atau sembahyanglah, atau berbanyak istighfarlah, atau berzikirlah, ikuti. Mana buatlah, bila kita buat satu benda yang tak baik itu, ikuti dengan perbuatan yang baik-baik. Buat baik-baik. Qultu aminal hasanati. Mana okeylah, aku ikut amalan kebaikan tersebut. Okey, tak ada masalah, saya boleh ikut, tak ada masalah. Mana bila kita buat benda, kalau contohnya kita pergi pasar malam ke, tertengok ataupun melakukan benda maksiat, tengok perempuan ke bentuk maksiat. Jadi bila kita nak hilangkan maksiat tadi, maka kita kena buat benda-benda yang baik-baik, benda-benda yang mendatangkan pahala. Itu kata Abu Zar kata, okey, itu saya boleh lakukan, tak ada masalah. Yang tu boleh, mudah sangat. Bila kita buat benda tak baik, kena ikuti, kena lakukan benda-benda yang baik, itu tak ada masalah. Itu. Kalau demikian, kamu sebutlah kalimah ini. Kamu sebutlah kalimah ini. Kalau susah sangat nak buat benda yang baik-baik ini, kamu sebutlah kalimah ini. Apa kalimah dia? La ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang menjadi zikir para nabi sejak zaman Nabi Adam sampailah kepada umat yang terakhir. Umat yang terakhir. Satu hari Sayyidina Ali lagi, Sayyidina Ali datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya fast track masuk surga. Nak cepat je, touch and go lah, touch baru gerak kan, steady naik kereta, ini zoom, nak berzoom je kan. Kata, ya Allah, ajarkan kepada saya satu amalan yang boleh memasukkan aku segera ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah kata, kalau begitu perbanyakkan berzikir. Ya Rasulullah, kalau zikir ni memang jadi amalan kami sebagai sahabat ni, kami memang selalu berzikir. Tapi saya nak satu je amalan zikir ni yang boleh masukkan terus ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda kepada Sayyidina Ali, kamu pejamkan mata dan sebutlah kalimah la ilaha illallah. Baca, zikirkan sebanyak mungkin, tapi kena pejam mata. Ini amalan orang-orang yang dulu-dulu yang soleh-soleh. Sebab itu diajarkan juga kepada Abu Zar Al-Ghifari ini kalimah la ilaha illallah. Qala na'am. Kalau begitu, itulah yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanul hasanatin. Merupakan kalimah yang terbaik, yang sepatutnya dizikirkan, diwiridkan, dibacakan pada setiap orang dalam dirinya sendiri, kata Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bertahlil pun kita sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana perbanyakkanlah kalimah la ilaha illallah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua pada subuh yang penuh dengan keberkatan dan kisah kelebihan ilmu tadi itu nak tunjuk bahawa
Bila kita tu orang yang sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah akan memberikan kepada kita pelbagai cabang ilmu yang belum pernah diberikan oleh orang-orang lain sebelum itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu, dia hanya bersahabat, berkawan dengan Rasulullah SAW dan menjadi menantu kepada Rasulullah SAW dan dikurniakan kepadanya segala bidang ilmu yang hebat-hebat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit apa yang saya bicarakan berdasarkan kepada buku Mawa'iz al-Usufriyah ini, iaitu hadis-hadis yang membawa kepada kisah-kisah yang menarik atau kisah-kisah tertentu menjadi satu amalan ataupun satu manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah wal as. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.